بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. InsyaAllah tuan-tuan dimulakan Allah SWT. Pagi ini kita sambung lagi pembacaan hadis-hadis Nabi SAW di dalam bab solah, yakni di dalam bab solah sunat. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu an berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menunaikan solah subuh, kemudian dia berzikir kepada Allah SWT sehingga terbit matahari, kemudian dia menunaikan 2 atau 4 rakaat solah isyraq, maka kulitnya pun tidak akan disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersolah subuh dengan berjemaah, kemudian dia berzikir sehingga terbit matahari, kemudian dia menunaikan solah 2 rakaat, akan mendapat ganjaran haji dan umrah. Sayyidina Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ganjaran haji dan umrah yang sempurna, ganjaran haji dan umrah yang sempurna, ganjaran haji dan umrah yang sempurna. Masya Allah. Allahu Akbar. Hadis riwayat Tirmizi. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, janganlah kamu sekali-kali lemah daripada menunaikan 4 rakaat solah sunat isyraq pada permulaan hari, nescaya aku akan memenuhkan keperluanmu sepanjang hari. Masya Allah. Hadis riwayat Musnad Ahmad. Keterangan, kelebihan ini ialah untuk solah isyraq, dan ada juga kemungkinan bahawa yang dimaksudkan ialah solah duha. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan satu jemaah tentera, lalu mereka telah mendapat harta rampasan yang banyak dalam masa yang singkat. Maka seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, kami tidak pernah melihat satu pasukan tentera yang dihantar yang mendapat harta rampasan yang lebih banyak dan pulang dalam masa yang lebih cepat daripada jemaah ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, adakah patut aku memberitahu kamu seseorang yang dalam masa yang lebih singkat mendapat harta ghanimah yang lebih banyak daripada mereka? Dia ialah seorang lelaki yang mengambil wuduk dengan sempurna di rumahnya, lalu pergi ke masjid dan menunaikan solat subuh, kemudian yakni setelah terbit matahari dia iringi dengan solat sunat duha, maka dia ialah orang yang pulang lebih cepat dan mendapat ghanimah yang lebih banyak. Masya Allah. Masya Allah. Hadis riwayat Abu Ya'la Majma'uz Zawaid. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an berkata bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, menjadi tanggungjawab setiap orang daripada kamu memberi satu sedekah bagi pihak setiap sendi, yakni pada jasadnya, sebagai mensyukuri terhadap kesejahteraan anggotanya itu. Maka setiap ucapan kalimah Subhanallah ialah sedekah, setiap ucapan kalimah Alhamdulillah ialah sedekah, setiap ucapan kalimah La ilaha illallah ialah sedekah, setiap ucapan kalimah Allahu Akbar ialah sedekah, menyuruh orang berbuat kebaikan juga ialah sedekah, dan melarang daripada kemungkaran ialah sedekah. Dan 2 rakaat solah duha sudah memadai untuk menunaikan kesyukuran bagi pihak semua sendi. Hadis riwayat Muslim. Allah. Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada seseorang manusia terdapat 360 sendi, menjadi tanggungjawab bersedekah bagi setiap sendi sebagai bersyukur ke atas kesejahteraan anggotanya itu. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah yang mampu bersedekah sebanyak itu? Baginda SAW bersabda, menimbus, yakni membersihkan kahak yang ada dalam masjid, mendapat pahala sedekah. Membuang sesuatu benda yang menyusahkan orang lain dari jalan ialah sedekah.
Sekiranya kamu tidak dapat melakukan perkara-perkara itu, maka 2 rakaat solat sunat duha memadai bagimu sebagai ganti daripada semua sedekah itu. Amin. Allahu Akbar. Hadis riwayat Abu Daud. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengambil berat menjaga 2 rakaat solat sunat duha, maka dosa-dosanya akan diampunkan walau sebanyak buih di lautan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis Ibnu Majah. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang bersolat sunat duha 2 rakaat tidak akan ditulis dalam kalangan orang-orang yang lalai daripada beribadat. Sesiapa yang mengerjakan 4 rakaat akan ditulis dalam kalangan ahli ibadat, dan sesiapa yang mengerjakan 6 rakaat maka dia akan dibantu dalam segala urusannya pada hari itu. Sesiapa yang mengerjakan 8 rakaat maka akan ditulis dalam kalangan qanitin, yakni orang-orang yang taat. Sesiapa yang mengerjakan 12 rakaat maka Allah SWT akan membina untuknya sebuah maligai di dalam syurga. Allah SWT sentiasa memberi kurniaan dan sedekah kepada hamba-hambanya setiap siang dan malam, dan tiada kurniaan Allah SWT yang lebih afdal ke atas salah seorang hamba-hambanya lebih daripada taufik untuk berzikir kepadanya. Amin. Allah. Hadis riwayat Tabrani Majma'uz Zawaid. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan 6 rakaat solat sunat selepas solat maghrib dan dia tidak bercakap apa-apa perkara yang sia-sia antara solat-solat itu, maka dia akan mendapat ganjaran yang sama dengan 12 tahun ibadat. Hadis riwayat Tirmizi. Keterangan, selepas solat fardu maghrib bersama 2 rakaat solat ba'diyah ditambah 4 rakaat solat sunat lagi, maka jumlahnya 6 rakaat. Setengah ulama berpendapat bahawa 6 rakaat solat sunat yang dimasukkan oleh hadis di atas ialah selain daripada 2 rakaat sunat ba'diyah maghrib. Allah. Hadis riwayat Mirqat dan Mazahirul Haqq. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan mulakan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita taufik dan hidayah. Apa yang kita dengar ni dapat kita amalkan dan sampaikan. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.